والصلاة والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Isyahul Afrah, muka surat 20. Baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 20, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada diuzurkan baginya bagi seseorang. Dan tiada diuzurkan. Tiada diuzurkan. Mana tiada dibenarkan pada syarak. Gitulah tau. Ini dia panggil uzur syar'i. Contohnya apa? Uzur syar'i. Uzur syar'i ni, faham tak kita? Bukan uzur datang dari haid nifas. Tiada diuzurkan, mana tiada dimaafkan pada syarak. Gitu. Tiada dibolehkan pada syarak. Diuzurkan pada syarak mana apa ni? Dimaafkan pada syarak. Dibenarkan pada syarak. Begitu tak? Faham perkataan tu? Macam ginilah. Orang yang membatalkan puasa yang diuzurkan pada syarak. Selepas dia puasa dia batal, dia sunat imsak sahaja. Orang yang tidak diuzurkan pada syarak pada membatalkan puasa. Lepas dia tu, dia tetap wajib imsak, haram makan minum. Contohlah. Mana contoh? Orang yang berbuka puasa. Yang diuzurkan pada syarak, musafir. Dalam musafir dia makan. Sampai ke rumah, dia sudah bermukim. Maka, disunatkan. Jadilah makan, jadilah minum. Sunat. Orang ni, dia berbuka puasa kerana kedatangan sakit. Yang mana sakit begitu, kuk mana pun dia kena makan ubat. Pada ni. Syarak membenarkan dia berbuka puasa, membatalkan puasa dengan makan ubat. Lepas dia sihat dah tu, dia nak makan, nak minum sampai kenyang. Boleh. Cuma disunatkan. Hormatilah bulan Ramadan. Jangan buat macam bulan lain. Sunat je. Imsak. Sunat jangan makan. Adapun yang membatalkan puasa yang tidak diuzurkan pada syarak. Dia saja-saja membatalkan puasa. Puasa batal dah. Haram dah sebesar dah. Lepas itu wajib imsak. Dia makan pula. Haram lain pula. Makan pula. Haram lain pula. Makan pula. Haram lain pula. Dia makan berulang kali. Tak puasa bulan Ramadan. Yang tidak diuzurkan syarak. Bukan makan kali pertama. Yang membatalkan puasa saja haram. Oh tu haram besar-besar yang amat lah tu. Sebab dia membatalkan puasa. Yang tidak diuzurkan pada syarak. Tidak diizinkan. Tidak dibenarkan pada syarak. Dosa yang amat besar. Lepas dah. Puasa batal dah. Yelah puasa batal. Syarak. Diuzurkan pada syarak ke dah? Diuzurkan pada syarak sebab dia membatalkan puasa makan masa musafir. Oh tu syarak beri. Syarak uzurkan, syarak benarkan. Sampai ke rumah, nak terus makan lagi lah. Tapi sunat imsak, sunat jangan makan. Ada ni. Perempuan haid, tidak berpuasa. Memang diuzurkan pada syarak.
Hik kering dah. Tak ada dah, hik kering dah. Tapi kering tengah hari. Hari tu tak ada puasa lah. Esok lah baru bermula puasa. Kering dah tengah hari. Lepas kering tu, sunat imsak. Sebab apa? Dia tak puasa tu diuzurkan pada syarak. Apa sunat imsak? Imsak ni menahan diri daripada melakukan perkara membatalkan puasa. Mudah cerita imsak ni, jangan makan, jangan minum. Mudah cerita. Masa tengah ada darah tu, tak ada sunat imsak, makan. Sebab tak makan tu melemahkan badan, darah haid tu melemahkan badan. Ada dua perkara yang melemahkan badan. Badan ni. Sekarang ni, haid yang melemahkan badan, kering dah, tak ada dah. Tapi dia puasa ke tak? Tak lah, sebab pagi tak ada lagi darah. Maka dia tidak berpuasa yang diuzurkan pada syarak. Tapi lepas kering dah, sunat imsak. Sunat jadilah makan. Sunat, janganlah makan, janganlah minum. Sunat. Jangan duk tanyalah pula. Dah kalau saya makan, sunat jangan makan, jangan minum. Saya makan, kenyang. Dia tanya juga. Sunat jangan makan. Lepas tu kalau saya makan juga, kenyang lah. Sebab apa? Sunat je dia jangan makan. Sebab dia tak puasa yang diuzurkan pada syarak. Hak berbuka puasa dengan sengaja, waktu dah sangat besar, dia makan, haram. Dia makan pula, haram. Dia makan pula, haram. Wajib imsak. Sebab apa? Sebab membatalkan puasa yang tidak diuzurkan pada syarak. Uzur, tiada uzur dengan diuzurkan. Tiada uzur ni, tiada dibenarkan dah. Gitu dah. Tiada diuzurkan. Dan tiada diuzurkan baginya bagi seseorang. Syarak tidak membenarkan. Tiada diuzurkan, yakni tiada diuzurkan pada syarak. Kalau kata, ni diuzurkan pada syarak. Ni tiada diuzurkan pada syarak. Tiada diuzurkan pada syarak. Dan tiada diuzurkan baginya bagi seorang pada mentakhir akan semayang. Pada melewatkan akan semayang. Pada mentakhirkan, pada melewatkan semayang. Dia ambil faham pula ni. Bukan mentakhir di sini. Masuk waktu, dia buat lewat. Tiada diuzurkan pada syarak. Tiada dibenarkan pada syarak. Nanti dulu. Ni kalau kitab baca sendiri ni, dia kitab kata lain, dia hurakuk lain. Kitab kata lain, hurakuk lain. Dan tiada diuzurkan baginya bagi seorang pada mentakhir akan semayang, pada melewatkan semayang. Mentakhir mana ni? Nanti kita akan cerita di hadapan. Tiada diuzurkan ni di dalam hadir. Di dalam hadir. Hadir mana pula? Di dalam hadir makna apa ni? Duduk kapung, bermukim, tidak musafir. Tu. Dalam hadis ni, dok musafir lah. Kita biasa hadir dengan ghaib ni, semua jenazah. Semua jenazah yang hadir ada depan. Semua jenazah hak ghaib hak jauh. Kita tu. Hadir satu, ghaib satu. Semua jenazah. Semua jenazah hak hadir, jenazah ada depan. Semua jenazah yang ghaib ni, jenazah ada jauh. Gitulah. Ini hadir, duduk kapung, tidak musafir. Mana bermukim lah. Bermukim. Dan tiada diuzurkan baginya pada mentakhir akan dia. Mentakhir ni, daripada takluk pada mentakhir. Mentakhir daripada waktunya, waktu semayang. Mentakhir daripada waktu. Daripada, bukan mentakhir dalam waktu. Bukan mentakhir semayang dalam waktu. Saya dah beritahu dulu kan. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu makruh, waktu haram. Bicara dah dahulu kan. Kewajipan semayang ni, kewajipan yang diluaskan. Wajib yang muwassa'. Masuk waktu, kita orang Islam. Kita orang balik. Kita orang berakal.
suci haid, suci nifas. Wajib semayang atas kita. Sebab cukup syarat wajib. Wajib semayang. Betul? Wajib semayang. Tapi sebagai wajib yang diluaskan. Dipanjangkan masa. Hingga tinggal ada waktunya barang yang dulu dikerjakan dia. Maka sempitlah. Sampai kesuk di hujung waktu. Di saat itulah. Barulah wajib mudayyak. Wajib yang disempitkan. Wajib semayang segera. Bila kau wajib semayang segera? Di hujung waktu. Di awal ni. Wajib yang diluaskan. Luas je. Tapi wajib tak semayang. Masuk waktu wajiblah semayang. Sebab kita cukup syarat wajib. Betul. Tapi wajib yang diluaskan. Dia ada waktu-waktu dia lah. Waktu fadilah apa semua ni. Diluaskan. Sampai di. Tinggal 4-5 minit dah. Nak habis waktu zuhur. Sampai saat tu. Wajib solat dengan bersegera. Situ. Situ wajib solat dengan bersegera. Sebab apa? Sebab hingga baru tinggal ada waktu. Barang yang lulus dikerjakan dia. Maka sempitlah ia waktu. Dan wajiblah sembahyang pada ketika itu. Dengan bersegera. Itu baru wajib dengan bersegera. Wajib mudayyak. Dia panggil wajib yang disempitkan. Ini bulan kali saya sebut ni. Ambil ayat kitab Molek. Permulaan bicara bab solat. Dalam kitab Wisyahul Afrah. Kalau faham sini. Tak ada timbul lah. Pelik-pelik pemahaman. Melewatkan sembahyang dalam waktu. Neraka wail. Allah kata. Nak cerita hukum apa? Radio pula yang ulang-ulang. Sebagai mutiara kata. Radio hak berteraskan agama. Ulang-ulang sebagai mutiara kata. Di kalangan. Apa panggil? Penerbit ke apa ke? Dia ada pena dia. Pena ada pena? Pena ada pena. Ada pena syariah. Pena ada pena lah. Ada tuan kuasa dia. Betul ke gitu? Melewatkan sembahyang. Kerja buat tak ada. Masuk neraka wailung. Waktu panjang lagi. Bila waktu panjang lagi. Wajib yang diluaskan. Yang dipanjangkan. Sampai di waktu yang. Berapa waktu. Barang yang lulus dikerjakan dia. Maknanya. Kalau 4 rakaat zuhur kok 5 minit siapa ngak 5 minit tinggal. Saat itulah wajib solat dengan bersegera. Dok. Kalau kita ambil faham kita ni, adakah jauh bercanggah dengan hak kita ada asas sikit-sikit tu. Kita ada asas sikit-sikit. Cuma kita dikelirukan oleh hak salah tadi. Kita ada asas sikit-sikit. Mari hak tukang mengelirukan ni. Kita pun makan. Kita pun. Gitu. Kerja buat tak ada. Waktu masuk sejam 2 jam dah. Pukul 3 dah zuhurnya. Masih lagi tak semayang. Masuk neraka. Kita pun terkeliru. Tapi kita ada asas ke tak? Kita ada asas. Ada asas kan? Waktu semayang ni diluaskan. Waktu bermula, waktu berakhir. Panjang waktu. Maknanya bodoh-bodoh kita pun kita tahu. Semayang awal waktu, fadilah, sunat. Ke kita ni bodoh sangat. Semayang waktu, saya belajar, wajib. Ada gitu? Tak. Komang-komang, kurang-kurang asal kita tahu. Semayang awal waktu, fadilah. Boleh pahala lebih. Pada ni. Asas tu ada. Tapi orang pusing kita kemudian. Sebab asas kita, asas sangat. Kita balik sebelah kitab ni. Lari tak daripada asas. Hak asas. Hak awal sangat. Hak mula-mula sangat. Lari tak. Kewajipan semayang kitab ni kata, diluaskan. Memang betul lah. Waktu dia panjang. Tapi kalau semayang awal, sunat. Ada ni. Ke asas kitanya semayang awal wajib. Maknanya, faham ayat kitab ni, tak lari daripada asas kita mula-mula. Cuma kita tengah tu, dikelirukan. Kewajipan yang diluaskan. Hak ni dak ni, ditakhirkan daripada waktu. Bukan ditakhirkan dalam waktu.
Ditakhirkan daripada. Mana apa ni? Zuhur semayang pukul 5. Tiada diuzurkan, tiada dibolehkan. Hak ni tiada diuzurkan ni di dalam hadis. Oh, kalau musafir diuzurkan, syarat beri. Jamak takhir sampai zuhur pukul 5. Itu dalam musafir. Ini dalam hadis ni. Ini dalam hadis ni. Pada? Ini dalam hadis. Dalam hadis, tiada diuzurkan, tiada dibenarkan pada syarat. Dalam hadis, duduk kampung, bermukim, kita nak mentakhirkan solat zuhur daripada waktu dia. Pukul 5 baru nak sembahyang zuhur. Apa kerja gitu? Mentakhirkan daripada. Bukan mentakhirkan dalam waktu. Ini ayat kitab ni mustahak ni. Ditakhirkan daripada ni lah. Maksud ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang. Apa lalai daripada sembahyang? Ditakhirkan sampai ke habis waktu sembahyang. Itu lalai daripada sembahyang. Apa makna lalai daripada sembahyang? Apa makna lalai daripada sembahyang? Itu ayat Al-Quran. Nabi tafsirkan lalai daripada sembahyang. Nabi yang tafsirkan lalai daripada sembahyang. Apa boleh ditanya? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi SAW. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alladzina hum an salatim sahun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tanya akan Nabi SAW berkenaan dengan ayat alladzina hum an salatim sahun. Nabi jawab apa ni? Nabi jawab, qala, sabda Nabi SAW, humul ladzina yuakhiruna as-salah an waqtiha. Ni hak Nabi, ni hak Nabi. Jangan ambil hak bukan kata tafsir salah, terjemah pun tak betul dah. Nak ambil hak tafsir Nabi kata, mereka yang mentakhirkan akan sembahyang daripada waktunya. Mentakhirkan daripada waktu, bukan dalam waktu. Apa makna? Meninggalkan sembahyang. Humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka yang mentakhirkan sembahyang, melewatkan sembahyang daripada an lil matruk, an lil mujawazah, habis waktu. Ada ni. Mana apa? Dok sembahyang dalam waktu. Itu hak tafsir Nabi. Sekarang bukan tafsir salah, terjemah pun salah dah. Kan Quran ni kan mula-mula terjemahan, balik bahasa. Yang kedua tafsiran. Pada ni kan kita tengok, kita baca Yasin, ada terjemahan di bawah. Itu terjemahan. Apa dia tafsiran huraian? Itu tu kena balik kepada tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum, tafsiran ulama-ulama mufassirin. Jangan tafsir dengan akal sendiri. Tafsir dengan akal sendiri hukumnya haram, menempahkan tempat dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tengok terjemahan. Terjemahan pun salah dah. An salatim sahun, lalai dalam sembahyang. Tu kena masuk kalau tadika. An dengan fi tak tahu ke makna. Lalai dalam ni, lalai fi salatim sahun, lalai dalam. Sekarang ni an daripada, bukan dalam. Ada ni. Kalau diterjemah gitu, gandeng lah. Gandeng. Jangan biarkan. Ni banyak orang ceramah diterjemah gitu. Lalai dalam sembahyang. Sembahyang tak kosyak, masuk wailung. Hak ni karuk-maruk. Terjemah Quran pun salah. Huraian Quran lagi salah. Keluar hukum yang sangat salah. Sembahyang
Tak khusyuk, lalai dalam semayang, masuk neraka. Apa hukum khusyuk dalam semayang? Apa hukum khusyuk dalam semayang? Wajib. Ada. Syarat semayang. Syarat sah semayang. Rukun semayang. Ada orang kata, khusyuk rukun semayang. Ada orang ceramah. Dia orang diri lagi yang ceramah. Dia kata orang tu ajar dia, rukun semayang ada 3. Orang tu ajar ke dia, rukun semayang ada 3. Rukun qalbi, rukun fa'li, rukun qawli. Betul betul lah. Rukun qalbi, rukun fa'li, rukun qawli. Rukun fa'li itu berdiri, rokok, iktidal, sujud. Itu rukun fa'li. Rukun qawli, takbir, fatihah, tasyahud akhir, selawat, salam. Rukun qalbi, khusyuk. Dia kata. Ni nak kena gandeng. Rukun qalbi ni jadi bodoh sangat jadi. Ceramah dah dia. Oh tu ajar dia tak ada 3 rukun. Qalbi, fa'li, qawli. Qalbi, khusyuk. Ni duduk ngakak orang ni. Buka kitab mana pun. Kitab mun iaitu musalli. Setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Khusyuk dalam semayang. Tu mun iaitu musalli. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ijma' ulama khusyuk sunat. Ada ni. Tapi orang yang bermasalah pula, dia kata khusyuk sunat, berarti dia menggalakkan lala dalam semayang. Mana kalau ada masalah apa-apa, semayang, lepas tu mikir dalam semayang dah buat macam mana ni. Sebab ustaz tu ngajar, khusyuk dalam semayang sunat. Maknanya ustaz tu menggalakkan lala dalam semayang. Ni sakit jiwa. Orang ngajar ni sakit jiwa. Dia boleh kata gitu. Dah ustaz tu ngajar khusyuk sunat. Bukan saya yang bawa hukum tu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ijma' ulama, khusyuk dalam semayang tu sunat. Lepas tu dia pun pusing. Mana ustaz tu menggalakkan. Kau ada dia lah. Dia nak menggalakkan orang semayang tak khusyuk. Dia gitu. Ni, orang panggil sakit jiwa. Khusyuk dalam sembahyang sunat. Untuk dapat kesempurnaan sembahyang. Tinggal khusyuk, tinggal perkara sunat. Masuk neraka wailun. Hukum apa gitu? Terjemah Quran salah dah. Lalai dalam sembahyang, huraian Quran lari lagi salah. Orang tak khusyuk dalam sembahyang masuk neraka wailun. Kita balik semula, hukum pekohnya khusyuk sunat. Tinggal sunat, masuk neraka. Ilmu apa gitu? Faham tak ni? Lepas tu kalau orang nak ceramah, dia nak putar belik, nak spin, menggalakkan lalah, kok anda dia lah. Tapi orang bicara gini, orang dakwah makan tinggi lah. Tak biasa ni putar belik gini, orang dakwah makan tinggi lah. Tinggal sunat, masuk neraka. Ini bukan neraka ni. Wailun. Lubang dalam neraka jahanam. Bukan neraka jahanam. Tinggal benda sunat, bukan masuk neraka jahanam. Masuk wailung. Lagi ke mana? Cuba cerita lagi ke mana? Sebab apa? Dia mari daripada terjemah Quran pun salah dah. Saya pernah ditanya dalam kelas. Kelas jemputan lah. Dia atas soalan. Betul ke Ustaz? Ayat Quran menyebut orang yang lalai dalam sembahyang akan masuk neraka, dia tanya. Quran sebut tu, dia kata. Orang yang lalai dalam sembahyang masuk neraka. Saya pun faham dah. Quran mana kata orang lalai dalam sembahyang masuk neraka? Dia pun baca ayat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. An salatim sahun. Lalai dalam sembahyang. Tu ada tu, ayat tu. Saya pun tanya, ada ramai-ramai tu. Siapa sini hok sekolah Arab? Hok sekolah Arab. Adalah ramai tu. Ada sekolah Arab. An makna apa? Saya nak tanya dulu. An makna apa? An makna dalam. Seorang Arab. Yang daripada Ustaz. Dah kalau dalam. Quran kata. Arab kata mana kalau dalam? Fi. Dah Quran kata. An salatihim ke? Fi salatihim. Fi an. Dan an mana apa? Lalai daripada.
Bukan lalai dalam. Hati dia jawab pula, dah apa beza daripada ngedalam? Oh, tanya gitu pula. Ada hati kena goreng dia orang. Dok, dalam kitab tafsir didatangkan perkataan ulama. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada, didatangkan perkataan ulama. Apa ulama kata? Alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yakul fi salatihim sahun. Maksud apa? Segala puji bagi Allah. Kalau kita kata muju, gitulah. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun dan tidak berfirman dengan fi salatihim sahun. Segala puji alhamdulillah. Tuhan berfirman an salatihim sahun. Alhamdulillah Tuhan tidak berfirman fi salatihim sahun. Kalau Tuhan berfirman fi salatihim sahun kau, neraka habislah kita orang semayang ni. Segala puji bagi Allah yang berfirman an, tidak berfirman fi. Dia kita terjemah fi. Ni teruk marut. Ada orang reka pula lalai terhadap sembahyang. Terus sudut reka macam-macam lah. Sudut reka macam-macam. Lalai dalam sembahyang. Salah tukar. Lalai terhadap sembahyang. Dia tak mahu terjemah betul-betul. Lalai daripada sembahyang. Dia tak mahu terjemah betul-betul. Sebab apa? Takut orang sedar lah dia bawa salah. Orang keras, orang yang sombong, tak mahu terima kebenaran. Jangan main ni bab ayat Quran. Nabi tafsir macam mana? Huraian ulama macam mana? Tapi dia putarnya, khusyuk sunat, tak wajib. Jadi kalau kita ada apa hal, kita pun takbir, kita pun mikir dalam semayang. Kok anda dia lah, mungkin dia nak kata khusyuk tu sunat. Jadi seolahnya, orang yang mengajar kata khusyuk sunat. Itu hukum agama. Tak ada ni. Itu hukum agama. Nabi pernah menceritakan berkaitan khusyuk ni. Memang tak mampu kita nak khusyuk. Lepas tu syarat tidak mewajibkan. Disebut sana Ali karramallahu wajhah. Dia boleh khusyuk sepenuhnya. Sana Ali karramallahu wajhah. Memanglah khusyuk 100%. Dan Nabi kata memang tak mampu nak khusyuk 100%. Lepas tu khusyuk tidak diwajibkan. Sana Ali dia kata dia boleh. Boleh ya. Memang sana Ali boleh. Nabi SAW pun suruh sana Ali semayang 2 rakaat. Sana Ali karramallahu wajhah semayang 2 rakaat. Sahabat. Aulia semayang pun khusyuk sepenuhnya dah. Ini sahabat pula wajib syurga. Sahabat nombor 4 pula. Nombor 4 lah ikut susunan khulafaur rasyidin. Khusyuk sepenuhnya. Dekat nak habis semayang, hati pergi kok lain dah. Nabi nak beri hadiah apa? Nabi janji nak beri hadiah. Nabi nak beri hadiah apa ni? Hadiah Nabi ni, faham dah hadiah Nabi ni. Hadiah yang lah Nabi, hadiah Nabi. Di hujung semayang, senali pun hilang khusyuk. Duk mikir, Nabi nak beri apa? Tengok. Lepas tu khusyuk tidak diwajibkan. Bukan orang mengajar yang kata. Hak ni mudah je tanya siapa-siapa pun tahu hukum dia. Tapi hak jenis hak ni hak tak terima kebenaran. Kalau Tuhan katalah fawailul lil musallin alladzina hum fi salatim sahun. Dak semayanglah kitanya. Dak semayang memang neraka. Semayang neraka juga. Salah terjemahan tu salah dah. Daripada apa makna dia? Humul ladzina yuakhiruna as-salah an waqtiha. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada, dalam kitab Tashil pun ada, dalam kitab Zawajir pun ada hadis ni. Mereka yang mentakhirkan sembahyang daripada waktu, bukan dalam waktu, daripada. Kenapa ni? Meninggalkan sembahyang. Itu maksud ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ayat ni asalnya turun kepada puak munafik. Ayat ni bukan turun pada orang beriman. Ada ni. Ayat ni bukan turun kepada orang beriman. Ayat ni turun kepada orang yang munafik. Asal ayat turun kepada puak munafik.
asal ayat. Maknanya dalam kitab tafsir menyatakan bahawa dalam kitab tafsir dia menghuraikan bahawa dia kata anna sahwa anis salah min af'alil munafiq was sahwa fis salah min af'alil mu'minin. Itu beza. Dengan fi. Apa beza dia? Anna sahwa anis salah min af'alil munafiq. Lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang ialah lalai sembahyang daripada adalah perbuatan orang munafik. Wasahwa fi salah min af'alil mu'minin. Dan lalai dalam sembahyang adalah perbuatan orang beriman. Dia cerita gitu, tu beza dia. Lalai daripada sembahyang perbuatan orang munafik. Lalai dalam sembahyang perbuatan orang mukmin. Sebab ayat tu kata an solat tasahun asalnya turun pada orang munafik. Dok sembahyang orang munafik ni. Sembahyang juga allazina hum yuraun. Depan Nabi di sembahyang. Depan Nabi di sembahyang. Pada ni allazina hum yuraun. Dia menunjuk-nunjuk dengan bahawa buat ibadah bukan kerana Allah. Kerana nak tunjuk je. Aku sembahyang juga. Depan Nabi di sembahyang. Ini riak. Belakang Nabi. An salatim sahun. Dok sembahyang. Ini satu ayat. Sebab tu Nabi cerita nak bakar rumah orang tak datang berjemaah. Pernah dengar tak? Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak hadir berjemaah. Tidak hadir berjemaah. Itu mazhab Hambali ambil hadis ni. Mazhab Hambali mengatakan salat berjemaah fardu ain tu. Ada ni. Hak Imam Syafi'inya, Nabi cerita nak bakar rumah tapi Nabi tak bakar sungguh. Kenapa Nabi cerita nak bakar rumah? Sebab orang munafik duduk di rumah tu dok semayang. Itu Nabi cerita nak bakar rumah. Sebab apa? Allazina hum ni an salatim sahun allazina hum yuraun. Di rumah ditinggal semayang. Allazina hum yuraun depan Nabi di semayang. Apa tak? Itu asal tu ayat. Orang munafik tak semayang. Dia ambil ayat ni letak pada orang beriman. Lalai dalam semayang. Tu karuk-maruk. Karuk sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Sebab almarhum tugu saya, Baba Najibuddin Kerandang, allazina hum yura'un ni sentiasa diulang-ulang dalam kuliah. Allazina hum yura'un ni allazi apa ni? Tak ingat ayat dah jadi ni. Allazina hum an salatim sahun. Allazina hum an salatim sahun ni Baba Najibuddin diulang-ulang. Sebab apa? Almarhum Tugu kata ramai orang Melayu pergi Mekah tanya ayat tu. Tanya ayat tu kebanyakannya mari tanya lala dalam sembahyang. Dia orang dulu pergi Mekah 4 bulan. Orang dulu pergi Mekah 4 bulan. Kita tahu kisah ni kan. 4 bulan. Jadi duduk Mekah tu, orang mengajar. Di tiang-tiang masjid tu ada orang mengajar lah. Puluh-puluh orang guru lah mengajarnya. Maka kita orang Malaysia ni takkan nak kita ada telinga kat Syekh Arab. Kalau kita ada telinga kat Syekh Arab, kuatlah hangguk. Hangguk. Ya. Kita ada telinga kat Syekh Arab. Hangguk apa tu? Tak kerti. Dia cakap Arab, kita orang Melayu. Maka hak Tugu Melayu masa tu ada mengajar di Masjidil Haram. Almarhum Baba Najibuddin Kerandang. Ada kata banyak orang Malaysia ni, mari duk tanya ayat ni. An salatim sahun. Pergi pada lalai dalam sembahyang. Salah sangat. Tugu memang ulang ayat ni. Lalai daripada. Tinggal sembahyang. Hak saya kata radio, hak berteraskan agama, hak jadikan mutiara kata tu. Allazina fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahum tu bukan maksudnya lalai dalam sembahyang, bukan maksudnya tidak khusyuk dalam sembahyang. Comel lagi mula-mula tu. Kamu mengajar lalai dalam sembahyang, kamu tahu kanun kita ni.
Maksud ayat tu bukan lalai dalam sembahyang. Hak mutiara kata dia orang dia. Hak dia ada penerbit dia ada ahli panel dia, jatuh kuasa dia ni. Maksud lalai daripada sembahyang, lalai daripada, bukan lalai dalam. Bukan mana tak khusyuk. Tak khusyuk lalai dalam. Ayat ni lalai daripada, bukan dalam. Maksud apa lalai daripada? Waktu masuk doa, sengaja melewat-lewatkan. Ni lalai dalam, lalai daripada sembahyang. Ni dia ni. Jadi seolah-olahnya solat waktu hukumnya wajib. Main lewat je masuk neraka wailung gitu. Ni orang dia. Jadi kamu tiara kata hari-hari dia ulang. Karuk-maruk gitu. Pada ni. Siapa yang duduk belakang tabir radio tu tak tahulah. Bukan. Tersalah. Perbetulkan. Tak boleh manusia ni tersalah. Ini Allah salah sangat. Solat awal waktu sunat. Melewatkan solat, dia meninggalkan perkara sunat. Walaupun dia tak ada hijau sekalipun. Ke solat waktu ni sunat kepada orang yang ada hijau, supaya tinggal hijau. Orang yang tak ada hijau duduk saja di rumah pecing dah tu, solat waktu jatuh hukum wajib. Kita mana ajar kita? Tak ada. Wajib yang diluaskan. Ada hijau ke, pecing ke, wajib yang diluaskan. Tapi kalau balik pada asas hukum, kita bukan tak reti langsung. Jangan pula, kalau gitu menggalak ke semai lewat. Terpulang pada kamu lah nak faham kok mana. Saya cerita hukum. Solat waktu fadilah, sunat. Melewatkan solat, meninggalkan perkara sunat. Menggalak ke semai lewat. Terpulang pada kamu nak faham kok mana. Nak pusing, nak spin. Sekarang kan ada spin kan? Spin ada spin? Kuat lagi spinnya, spin mesin basuh. Tu gegar. Spin mesin basuh. Jadi satu lambang tau. Spin mesin basuh. Orang sekarang. Kalau nak spin, dia spin je lah. Hukum dia gitu. Jangan melampau pada perkara agama. Ada dalam rakaman pengajaran. Orang masuk waktu doh. Masuk waktu doh. Tak berhenti mesyuarat. Teruskan mesyuarat. Waktu masuk doh. Ni wailung ni. Ni wailung dia kata. La ilaha illallah. Ada ni. Kita jabak. Kalau mesyuarat dia panjang, masuk je waktu zuhur, tutup. Berhenti mesyuarat. Dia tak berhenti mesyuarat. Dia hanya diam sekejap. Dia pun, okey. Kita diam sekejap. Orang bang. Dia pun jawab azan. Sudah jawab azan, dia pun sambung mesyuarat. Mana apa tu? Dia melewatkan solat. Dia kata, ni hak wailung hak masuk neraka. Dia mementingkan dunia daripada semayang. Sedap pula dia ceramah. Mementingkan dunia daripada semayang. Mana mementingkan dunia daripada akhirat. Hayang ala solat tu, dia tak peduli. Dia penting mesyuarat dunia dia juga. Ada ni. Kenapa syariat meluaskan waktu semayang? Sebab dalam kehidupan ni banyak urusan. Mesyuarat itu untuk apa? Mesyuarat kerana nak tempat joget. Mesyuarat kerana nak buat tempat maksiat. Mesyuarat kerana tugas dia. Tugas ni untuk atur untuk rakyat ke, tugas ni atur untuk tengok umum ke. Itu bukan dunia, itu akhirat. Tapi pergi sembahyang dulu. Orang ni macam-macam ni. Hak main mesyuarat ni orang musafir. Dia tak akan sembahyangnya. Dia sembahyang, jamak takhir, jamak dia balik kat tempat negeri dia, baru dia sembahyang. Tak, mesyuarat orang musafir pula setengahnya. Dia pun terus mesyuarat. Pada ni. Lepas tu, dia kata mana? Inilah masuk wailung, lubang dan neraka jahanam kerana mementingkan dunia daripada akhirat. Sedap dia berhukum. Mana baik? Mana baik tengok keadaan lah. Mana baik tengok keadaan. Kalau hak satu pejabat belaka, duduk situ belaka. Kita berhenti dulu. Kita pergi sembahyang zuhur. Dan kita sambung balik mesyuarat. Itu lagi baik. Lagi baik, itu lebih afdal. Tapi kalau bos dia kata, kita teruskan. Ada setengah jam lagi. Kita teruskan. Lepas tu, anak bos kata, bos masuk wailung. Bos ni nak lawan Tuhan ke? Masuk waktu dah suruh sembahyang. Tuhan suruh sembahyang. Bukan suruh mesyuarat. Aku nak gambar.
Ada orang jahil agama. Kalau bos tu tak ambil fadilah, tak boleh kata apa. Itu fadilah. Pernah berlaku. Gotong royong. Jadi masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur ni, Allah, hijau tinggal sikit sangat ni, sebersalah pada ni. Sebersalah nak buat hari lain. Sikit sangat dah nak tinggal hijau ni. Hijau kejodoh sebab nak rapat dengan zuhur ni. Tapi dah siap sikit je lagi, dalam setengah jam sejam lah. Kalau pakat pergi mandi untuk semai zuhur, tak ada seorang dah nak pergi sambung hijau. Nak panggil mesyuarat, kemudian pula, tak pada lelah benda sikit je lagi. Setengah jam sejam je. Pada ni. Ketika tu apa? Bertembung. Pada bertembung apa? Jerembung. Bukan gelembung. Jerembung. Bertembung. Bertembung antara satunya solat awal waktu. Satunya teruskan gotong royong. Bertembung solat waktu ataupun teruskan gotong royong. Faham tak ni? Solat waktu apa hukum? Sunat. Gotong royong di surau tu. Gotong royong surau, bukan kawasan apa semua ni. Apa hukum? Dunia. Gitu. Sunat. Maka bertembung antara sunat solat waktu dengan sunat siapkan gotong royong. Sunat waktu ni dipanggil fadilah yang qasir, yang pribadi. Sunat gotong royong tu untuk fadilah yang mutaaddi, yang umum untuk ramai. Maka antara dua fadilah ni mana hak lebih? Al-mutaaddi khairu minal qasir. Hak manfaat umum dia lebih daripada hak pribadi. Maka saat tu surah tu pilihlah. Kita habis sikit je lagi sebersalah. Apa tu? Ada ni. Adalah seorang dia tak kira. Nak salat waktu je tak kira. Dia pun tinggal orang ramai-ramai tu. Dia pun pergi mandi seorang, dia semai zuhur seorang. Lepas tu mulut bunyi. Oh, masuk waktu dah. Nak gotong royong juga. Mana orang jahil. Orang haji ni nak solat waktu je tak kira. Kalau kata masuk waktu, dia masuk masjid. Anak bini 3 dah kereta. Kereta ekong pun tak ada. Tempat parking tengah panas. Ada ni. Dia masuk masjid, ada kipas, ada ekong. Anak bini dah kereta. Kereta pula kereta tak ada ekong, kereta buruk. Duduk tengah panas. Sebab tak ada parking bawah tak tu imam. Orang berkenaan masjid je. Lepas tu mana dia tu? Bini pula panas. Tak apa, lillahi ta'ala. Anak panas, tak apa. Ayah nak ibadat. Jadi jaga kebajikan anak ni, perkara dunia bukan ibadat. Mayang waktu tu je ibadat bagi dia ni. Ada pesan gini. Bini nak beranak di hospital, hilang ayah. Hilang tok lelaki. Mana? Noh ke majmu'ah. Lepas tu bini nak beranak Allah ada, dia kata. Memang Allah ada. Jadi kalau bini ada apa-apa hal, berluat pembedahan, siapa nak saing? Dia suami noh, gini, orang bang dah noh. Orang bang dah. Bini dia tinggal. Bini tengok nak beranak dia tinggal. Ada ni. Ni. Tapi dia kata dialah akhirat. Dialah hak ikut perintah Allah. Ada yang faham seumpama ni. Dia orang dakwah. Hak mari nak pindah anak dia orang dakwah juga. Pada sama-sama pakai jubah serban lah. Ni orang dakwah, sama-sama pakai jubah serban. Pada ni. Orang dakwah belakang, orang pakai jubah serban. Dia mari nak pindah anak orang pakai jubah serban Lepas dia tanya, awak ikut dakwah mana? Ni ikut dakwah lain, ni ikut dakwah lain, awak ikut dakwah mana? Dia pun ikut dakwah ni. Dia kata, maaf, saya tak terima pindangan awak. Sebab puak awak, bini nak beranak pun tinggal. Dia kata gitu. Padahal seorang je buat gitunya. Dia pakai locong, dia pakai bubuh, semua gitu. Seorang je buat gitu. Bukan semua orang buat. Jadi dia, saya tak terima awak. Sebab puak awak ni, kalau bini nak beranak pun, dia tinggal bini. Kerana nak semayang waktu. Waktu je agama dia ni. Kenapa dia kata gitu? Kata, tak ada lah. Hal tu peribadi dia. Seorang buat gitu, apa kita nak kata pada orang ramai? Dia buat alasan gitu, dia tolong. Hak ni orang dakwah ni pakai jubah serban. Dia nak pindah anak orang dakwah juga pakai jubah serban. Tapi guru lain-lain lah. Jemaah lain-lain. Dia tolak pindangan alasan tu.
Jadi hak seorang ni ditinggal gotong royong. Dia pun main seorang, main zuhur seorang. Surah je ni. Orang ramai tu dalam setengah jam, dalam pukul 2 siap. Lepas tu, dia pakat dah. Siap, jangan balik. Kita mandi-mandi, kita sembahyang berjemaah zuhur. Maka orang ramai tu pun, sudah gotong royong, mandi-mandi, dia pun berjemaah. Ni apa? Boleh gotong royong siap untuk manfaat umum, boleh sembahyang zuhur berjemaah. Dia cuma terlepas waktu fadilah. Tapi dia sembahyang waktu sama. Terlepas hari itu kerana ada kepentingan lain. Maka dia tetap dapat fadilah waktu. Walaupun dia lewat hari itu. Sebab apa? Dia istiqamah sembahyang waktu. Tapi dia boleh selesaikan gotong royong, kebajikan untuk orang ramai, dia boleh bagi jemaah. Hak tadi seorang tu, belang-belang mulut bunyi, dia tinggal gotong royong, hak amal kebajikan umum, kalau nak sembahyang waktu, dia sembahyang seorang. Mana cerdik, mana bodoh. Gitu lah. Kalau buat mesyuarat, terpulang. Tapi janganlah siapa ke, masuk waktu, teruskan mesyuarat, hanya berhenti sekejap, kena jawab azan. Tapi, tak berhenti mesyuarat. Masuk wailung, orang yang penting dunia daripada akhirat. Ia letak gitu. Tuntutan agama ni luas. Sebab itulah syarat meluaskan kewajipan sembahyang. Jangan kita menyempitkan. Syarat meluaskan waktu sembahyang. Jangan kita menyempitkan. Tapi fadilah afdal sembahyang di awal waktu. Bukan wajib. Fadilah. Jadi mentakhirkan daripada waktu ni. Bukan mentakhirkan dalam waktu. Melewatkan sembahyang bukan. Mentakhirkan daripada waktu. Tidak diuzurkan pada syarat. Tidak diuzurkan pada syarat. Tak dibenarkan. Di dalam hadis. Dalam hadis. Kalau dalam musafir, syarat membenarkan. Diuzurkan. Takhirkan zuhur daripada waktu ini waktu zuhur. Sembahyang pukul 5 petang. Takhirkan maghrib. Lewatkan maghrib daripada waktu maghrib. Sembahyang maghrib pukul 9 malam. Jamak takhir. Tu dalam musafir. Ni dalam hadis. Ketika tidak musafir. Mana? Ayat kitab. Faham tak? Ke hak saya cerita ni lari daripada ayat kitab. Cuba tengok oleh ayat kitab. Sebab dah berulang kali. Orang mengajar hanya menghuraikan ayat kitab. Dia tak direka sendiri. Kita ambil ayat kitab ni. Apa kitab ni kata? Faham tak? Di dalam hadis, bukan musafir. Takhir daripada waktu. Bukan takhir dalam waktu. Lain tu. Jangan. Kerana terjemah salah, huraian salah. Wail bagi mereka yang lalai dalam sembahyang. Ada ni. Ada orang siapa kedok semayang. Ada orang siapa kedok semayang. Dia cerita pok saudara dia. Dalam anak beranak dia, pok saudara dia lah. Hak paling awal dapat kesedaran agama, pergi majlis surah belajar. Pok saudara dia lah. Lepas pok saudara dia belajar, jadi pok saudara dia pun ajak adik-beradik dia apa semua. Akhirnya adik-beradik dia pun belajar, anak saudara pun belajar. Pok saudara dia hak mula-mula sekali belajar. Hak dapat kesedaran mula-mula sekali. Akhirnya pok saudara tak semayang. Anak saudara di rumah pok saudara dia tanya, kamu semayang? Kamu khusyuk tak? Dia tanya anak saudara dia. Tak khusyuk lah. Pok saudara dia, kamu semayang tak khusyuk masuk neraka juga. Baik tak semayang. Dia kata dia tak semayang dah sebab tak khusyuk. Faham tak ni? Dah kalau semayang pun tak khusyuk masuk neraka. Baik tak semayang. Tak semayang pok saudara dia. Dia Mekah. Tapi tak semayang sebab tak khusyuk masuk neraka. Ni cerita betul Anak dia kata, pok saudara dia lah hak mula-mula sekali belajar agama. Tapi belajar dengan guru yang salah. Dan ada hak belajar salah. Dia belajar salah. Hak lalai dalam sembahyang masuk neraka. Dia jumpa, Ustaz, saya masa duk belajar satu tempat tu, kalau lalai masuk neraka, saya usaha dah nak jadi kosong, lala juga dia kata. Usaha dah ni, ingat ni, kalau mu lala neraka, kalau mu lala neraka, lala juga. Lepas tu maknanya kalau lala ni tak masuk neraka lah Ustaz. Dok, kurang fadilat semayang.
Sebab pahala semayang bergantung pada khusyuk. Khusyuk sepenuhnya, pahala semayang sepenuhnya. Nabi kata, khusyuk setengah, pahala semayang setengah. Khusyuk suku, pahala semayang suku. Ada ni. Rugi. Tapi tak masuk neraka Ustaz. Khusyuk sunat, masuk neraka macam mana? Ayah Haji belajar dah kitab Muniatul Musalli yang buka dalam tu. Setengah daripadanya, ada sunat hayah yang amat banyak, khusyuk dalam semayang. Sebab dia belajar kitab Muniatul Musalli. Lepas tu mari jumpa pula. Ustaz memang kalau dok saya ni, paksa dah nak khusyuk, lala juga. Memang kalau lala tak masuk neraka. Dok. Orang tua. Baru ulang kali dong. Dia ngaji lama tepat hok neraka. Ginilah kata Haji. Macam mana kalau Haji pergi masjid? Haji pun balik. Lalu depan wakaf. Wakaf budak-budak muda dok semayang. Kalau macam cakap gitu lah. Budak muda dok semayang ni, dia tak peduli semayang ni. Bukan orang dok wakaf dok semayang, jangan salah faham ni. Marah pula orang kaki wakaf. Ustaz kata dok semayang. Hok dok semayang, hok dok semayang, faham dah ni? Macam mana Haji? Ji, kita duk wakaf duk semayang Ji. Memang kalau tak ada ampun masuk neraka lah kita. Dah Haji semayang khusyuk ke tak? Tanya. Kan dia gaduh je. Saya duk khusyuk. Haji masuk neraka juga pada khusyuk. Nanti akhir kita kawan lah. Mana kamu? Kita buat kelakar je mana kamu? Dia tak semayang masuk neraka duk wakaf ni. Sekat tu balik masjid. Ji. Haji balik masjid semayang. Khusyuk tak? Tak. Masuk neraka Haji. Kita duk semayang memang masuk neraka. Dah padang buat duk semayang. Haji duk khusyuk masuk neraka. Kita kawan nanti. Aku ada kamu. Lelah tau. Bukan ni? Dok kata, lala dah semayang, pahala semayang kurang. Takkan masuk neraka, khusyuk sunat. Berkali-kali. Akhirnya, tak ada dah kelas. Dia belajar tempat neraka tu juga. Dia sedap hak neraka. Dia belajar tempat salah tu juga. Tempat hak, dok khusyuk neraka. Di situ semula juga. Tak apalah, dia nak neraka ambil je lah. Pada ni. Jangan tempat kita dulu. Ni, bawa ajaran ni. An salatim sahun, lalai dalam sembahyang. Tidak khusyuk, masuk wailung. Karuk-maruk. Salah tu. Hak tu mentakhirkan daripada waktunya. Humul lazina yuakhiruna salah an waktiha. Nabi kata. Mereka yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Mana apa? Meninggalkan sembahyang. Ini maksud kitab ni. Jadi diuzurkan baginya pada mentakhir akan dia melewatkan akal sembahyang di dalam hadir, duduk kapung, bermukim bukan musafir. Mentakhir ni daripada waktunya tinggal sembahyang, tak ada uzur. Dan jika banyak pekerjaannya sekalipun, walaupun pekerjaan banyak, tak boleh nak takhir daripada waktu. Walaupun banyak pekerjaan. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, walaupun di dalam hadir, walaupun duduk kapung, walaupun bermukim, kalau banyak sangat pekerjaan, mazhab Hambali membenarkan takhir daripada waktu. Boleh jamak takhir. Itu mazhab Hambali. Bila banyak pekerjaan. Ini tak boleh, tak boleh. Jadi diuzurkan. Dan jika banyak pekerjaannya sekalipun. Tak boleh mentakhirkan. Mazhab Hambali, dibenarkan pada syarak. Mentakhirkan sembahyang di dalam hadir, duduk kapung, mentakhir daripada waktunya, jamak takhir. Jikalau banyak pekerjaan. Sebab mazhab Hambali, lapang sebab yang syarak membenarkan jamak. Kita mazhab Syafi'i, dua sahaja. Musafir dengan hujan. Kita mazhab Syafi'i, musafir dengan hujan. Jamak kerana sakit, itu pandangan Imam Nawawi. Bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Yang banyak orang sakit itu beramal dengan jamak. Boleh jamak. Itu pandangan Imam Nawawi. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada jamak kerana sakit. Jamak dua sebab saja. Sama ada musafir ataupun hujan. Dua tu je. Pandangan Imam Nawawi, sakit boleh jamak. Itu sama dengan pandangan mazhab Hambali. Sakit boleh jamak juga. Tapi mazhab Hambali ada lapang sebab. Syarak membenarkan takhir semai daripada waktu. Walaupun bukan musafir, dengan bahawa dijamak takhir. Banyak pekerjaan. Ada ni.
Ataupun dalam keadaan darurah tersepit. Mana contoh? Doktor, pukul 2, pukul 3. Di Zuhur tak semayang lagi. Ada ni. Siap-siap nak semayang, kecemasan. Kena datang segera. Pembedahan yang makan masa 2, 3, 4 jam. Membabitkan nyawa pesakit. Ada ni. Doktor tu semayang Zuhur dalam waktu. Hukumnya wajib. Menyelamatkan nyawa orang. Hukumnya wajib. Ni apa ni? Bertembung pula wajib dengan wajib. Hak tadi bertembung sunat dengan sunat. Saya cerita hak solat waktu sunat. Siapkan gotong royong sunat. Tu bertembung sunat dengan sunat. Yang afdalnya pilih gotong royong sebab itu manfaat umum. Sekarang ni pula. Pukul 3 doktor tak semayang lagi. Yang doktor pukul 3 tak semayang. Kenapa tak semayang? Awal-awal. Dah kenapa tak beritahu awal dia nak sakit gitu? Mana kamu? Contoh lah. Ni orang sama dulu. Pukul 3. Tok bidang tak semayang lagi. Orang mari tergesa-gesa. Ni isteri saya nak bersalin ni. Saya nak semayang ni. Kena. Padan. Dia pukul 3 tak semayang lagi. Kerana tadi lah. Tak ada fadilat waktu. Tapi saat tu ni orang nak beranak ni. Nyawa dua ni. Nyawa mak, nyawa anak mana? Tunggulah. Makcik nak semayang dulu. Makcik nak wirid, nak berzikir dulu. Aku dah gambar. Dukung tu bidang tu balik rumah dah jawapan dia. Orang ni kecemasan ni nak semayang. Dah makcik pukul 3 baru nak semayang. Dah mempulak kenapa dah beritahu nak beranak. Boleh bayar awal. Kan boleh cakap gitu. Boleh balau gitu. Kena gini nyawa. Sekarang ni semayang dalam waktu wajib. Pukul 3, pukul 4 ni nak siap ni. Pukul 4 dah. Bukan kata pukul 4. Pembedahan tu bukan makan masa 3-4 jam. Pukul 5, pukul 6 baru sudah. Jadi doktor ni yang pertama wajib semayang Zuhur dalam waktu. Yang kedua wajib menyelamatkan nyawa. Faham? Bertembung 2 kewajipan. Bertembung 2 kewajipan. Manakah yang wajib didahulukan? Bertembung antara 2 kewajipan. Manakah yang wajib didahulukan? Wajib dahulukan selamat nyawa. Zuhur wajib ditinggalkan. Ni diuzurkan daripada waktu. Ni diuzurkan sebab membabitkan nyawa. Diuzurkan, ditakhirkan dia. Di dalam hadis, duk kapung doktor ni bukan musafir. Daripada waktunya. Ni memang diuzurkan. Bukan saja dibenarkan. Bukan diwajibkan. Diwajibkan. Yang ada ni. Contoh lain. Bulan puasa dimakruhkan kita menyelam. Kerana menyelam ni dia air mudah masuk dalam rongga. Bila air masuk dalam rongga, puasa batal. Kalau memang air masuk rongga tak sengaja. Tapi menyelam tu dimakruhkan buat juga. Air termasuk dalam rongga batal. Ada ni. Dia berpuasa. Ramadan. Ada orang lemah. Ada ni. Kalau pergi menyelam ni memang telang air batal puasa. Dia wajib. Jangan melakukan perkara membatalkan puasa. Dia wajib menyelamatkan orang lemah. Kalau dia berkemampuan. Kalau berkemampuan. Kalau tak berkemampuan jangan. Berenang tak pandai pada jangan. Itu jangan. Tu kena cari benda lain ke? Cari kayu ke, cari apa, cari orang lain tak boleh. Orang yang memang ahli renang. Dia memang renang. Dia orang pandai berenang. Kalau terjun dalam sungai ni, batal puasa saya ni. Dia wajib kena terjun. Walaupun puasa dia terbatal sekalipun. Ada ni. Sebab membabitkan nyawa orang. Dia semayang. Wajib teruskan semayang. Haram berhenti semayang. Main fardu lah, bukan semayang sunat. Tiba-tiba tengah dia semayang, ada budak terlepas. Budak emas tahu, tak kerti apa satu. Terlepas, mak dia tu tidur ke, mak dia main telefon. Mak main telefon. Mak tidur lah kita kata. Kata mak main telefon pula, nampak tak tanggungjawab pula. Mak dia tidur. Mak dia tertidur, anak dia terlepas, berjalan kaki nak pergi ke jalan besar, kereta laju-laju, kita dah semayang, haram berhenti semayang, wajib teruskan semayang.
Wajib turunkan semayang, satu kewajipan. Wajib selamat nyawa budak ni, satu kewajipan. Antara dua kewajipan hak bertembung ni, manakah yang wajib kita pilih? Wajib pilih selamat budak ni, wajib kita berhenti semayang. Yang asalnya berhenti semayang hukumnya haram. Tak ada. Itu bertembung wajib dengan wajib. Bertembung wajib dengan sunat kita akan bicara nanti. Oh tu tak ada bicara tu. Bertembung qada semayang dengan main tarawih. Oh dah cakap benda tu. Jahil sangat. Ni kita cakap ni, bertembung sunat dengan sunat, bertembung wajib dengan wajib. Bertembung wajib qada semayang bersegera dengan semayang sunat tarawih. Oh tu tak suruh cakap. Suruh belajar dulu. Jahil sangat. Tak reti sangat. Wajib dengan sunat hidup bincang. Begitulah beginilah, begitulah beginilah. Tu dia tak ada orang mengajar kata. Tu memang tak betul lah. Memang tak betul. Sambil-sambil. Qada buat juga. Tarawih buat juga. Sebab apa? Sebab lambat lagi mati. Tak apa lah. Ada tanya ustaz tu. Saya boleh main tarawih tak? Boleh. Saya ni lambat mati ke ustaz? Awak lambat lagi mati saya tengok dah. Boleh aja gitu. Wajib dengan sunat awak dah cakap. Awak dah cakap wajib dengan sunat. Awak dah cakap. Nak cakap juga. Tonyoh dahi. Tak suruh cakap lah. Wajib tonyoh dahi pada. Ni. Tonyoh dahi. Cakap apa wajib dengan sunat. Awak dah cakap wajib dengan sunat. Tak apalah kita tahu dulu. Lepas tu kita qada. Panjang angan-angan. Mati bila-bila masa. Itu kita bicara nanti. Wajib qada dengan bersegera tu. Sekarang ni, mazhab Syafi'i kita diuzurkan mentakhirkan pada waktu sebab doktor ni nak menyelamatkan nyawa orang yang hukumnya wajib. Tapi mazhab Hambali tidak. Mazhab Hambalinya jamak takhir lah kamu, bukan tinggal zuhur. Ni hak diamak di doktor. Ni diamak di doktor. Dia bukan meninggalkan zuhur, dia jamak takhir. Itu mazhab Hambali. Sebab apa? Ni darurah, kesempitan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia tak boleh nak mentakhirkan sembahyang dari waktu sebab dia dalam hadis bukan musafir. Tapi oleh kerana membabitkan nyawa, syarak membenarkan takhir dengan bahawa syarak membenarkan dia tinggal sembahyang, bukan syarak mewajibkan dia tinggal sembahyang kalau tak ada orang lain. Dan memang tak boleh tinggal pembedahang tu sebab dia yang mengepalai. Faham tak ni? Wajib tinggal sembahyang jatuh hukumnya. Wajib tinggal sembahyang pula dah. Ini bertembung antara wajib dengan wajib. Wajib sembahyang zuhur dan waktu, wajib selamat nyawa orang. Wajib tinggal hak wajib. Wajib tinggal sembahyang zuhur dan waktu. Wajib tinggal hak wajib. Bertembung wajib dengan sunat tarawih. Lagilah berganda-ganda wajib tinggal tarawih. Apa hukum tinggal tarawih? Wajib. Triple wajib. Tapi kalau tak belajar, dia pengong. Kita nak buat ibadat, dia tak beri. Ibadat apa yang nak buat? Sembahyang tarawih. Ibadat qada tu wajib. Tarawih ganda 70. Macam sembahyang fardu di bulan yang lain. Dah qada, dah ganda 70. Lagilah kuat qada di bulan Ramadan. Sebab sekali qada, seperti 70 kali qada bulan lain. Nak kerja mana? Nak kerja pahala wajib ke pahala sunat? Cerdik buat sikit. Kalau buat hukum pula, bertembung wajib ke sunat. Nak cakap apa? Balik pada ilmu. Semua tu balik pada ilmu. Sesuatu cakap kalau tak mau belajar. Dia akan gitulah, ginilah. Dia kata macam-macam pula kalau mengajar. Tak mau belajar Ustaz Wang. Kita tak boleh main sunat. Dia kata kena suruh qada. Memanglah kita dulu banyak tinggal sembahyang fardu. Dah anak tak belajar boy. Tak ada jadi kudi gata pun. Dia pelik pula jadinya. Wajib banyak dia nak buat sunat. Ini tipu dari syaitan belaka ni. Jadi mazhab Hambali banyak sebab, 8 sebab. Lepas tu pernah orang belajar luar negara. Orang belajar luar negara ni dia waktu siang singkat. Mana negara? Negara adalah dah. Orang putih ni dia waktu siang dia sangat pendek. Dia panjang malam. Sedap tak? Tidur lama ke macam mana? Dah kita ni tak berubah-ubah. Supa je siang dan malam tau. Kalau siang pendek, sedap puasa Ramadan. Sedap puasa Ramadan. Dia puasa, separuh puasa kita. Allah, sedap dia. Kalau kena siang panjang, puasa Ramadan, orang apa? Lapar jelek tau. Kelelah jelek. Lapar berapa?
Waktu lelah, jeleh-jeleh tu lelah tau. Allah lelah jeleh. Ke ada lapar jeleh? Ada tau. Lapar pun dia panggil. Ada tau. Dia siang hari 20 jam ke pasal ada terbaca. Tau, 20 jam ke siang hari. Dia siang panjang, malam pendek. Ni tak ni. Dia malam panjang, siang pendek. Apalah siang pendek, waktu zuhur pendek. Waktu asar pendek. Dia siang pendek. Waktu zuhur pendek, waktu asar pendek. Dia belajar universiti. Belajar universiti ni tak boleh nak keluar kelas. Sebab apa? Sebab belajar tu maknanya, apa ni? Maknanya tak nak keluar. Lepas tu adalah orang yang ceramah. Dia kata, saya ajar pada pelajar tu supaya jamuk semayang. Dia yang ajar. Dia tak cerita pun mazhab Hambali membenarkan jamak. Dia sebut mazhab Hambali. Dia macam kata hak dia. Ni apa panggil apa ni? Apa panggil apa? Ciplok. Apa panggil? Pada ciplok ada. Hak tu hak mazhab Hambali. Ceritalah mazhab Hambali. Dia cerita macam hak dia. Ciplok apa panggil? Ceritalah mazhab Hambali membenarkan jamak. Takdim boleh, takhir boleh. Itu dah. Dan kalau mazhab Syafi'i, ambil semayang siap-siap. Tengah-tengah belajar tu, minta izin dengan pensyarah, nak semayang tepi meja. Semayang situlah. Nak keluar tak boleh ni. Waktu pendek, semayang tepi meja. Apa ni? Pensyarah kapi nak macam ni. Tak boleh semayang tepi meja, saya semayang tepi luar dekat beranda. Kena gitu lah, mazhab Syafi'i. Boleh nak tinggal zuhur kerana pelajaran? Tak boleh. Atau tak boleh. Lepas tu zuhur macam mana? Semayang tepi meja. Jangan keluar lah. Semayang kena siap-siap. Ataupun semayang tepi beranda minta izin dengan pensyarah. Tapi kalau mazhab Hambali, boleh. Jamak takdim boleh. Jamak takhir boleh. Tengok waktu mana yang boleh celah. Ada mazhab Syafi'i kita ni. Dia diuzurkan. Mentakhirkan sembahyang. Dan jika banyak pekerjaan sekalipun. Ingat ke minggu depan dah nak sambung berkaitan dengan hak wajib qada sembahyang dengan bersegera tu. Tak habis juga. Minggu depan kemungkinan 30 Syaban dan kemungkinan 1 Ramadan. Sebab anak bulan Ramadan dia tengok petang Ahad. Tahu kan gitu? Dia tengok anak bulan Ramadan 29 Syaban. 29 Syaban tu jatuh hari Ahad. Betul tak maksud? Jadi kalau nampak anak bulan Ramadan, Isnin tu 1 Ramadan. Kalau tak nampak anak bulan Ramadan, Isnin 30 Syaban sebagai dalam takwim. Tahu? Bukan takwim 30 Syaban. 1 Ramadan hari Selasa kan? Dia gitulah. Maknanya kita tak habis lagi ni. Kena sambung semula lah. Walaupun ada 15 minit pun kita baca juga lah. Mundiatu Musalli. Ini pernah bagi hati. Kita baca juga lah. Sebab nak habis ni panjang juga ni. Dah banyak lagi ke lain tau. Dah sebaris ni. Hak kitabus solah dan kita Nabi Syamul Afrah ni. Ambil satu-satu biar faham. Molek-molek. Belajar betul-betul. Orang belajar. Dia tahulah. Banyak dia tak reti. Kalau tak ambuh tahu tak reti. Jangan belajar. Barulah reti semua-semua. So belajar Fardhu Ain. Pandai dah. So belajar Fardhu Ain, pandai dah. Tu lagi baik. Pandai sokmo. Belajar je, banyak tak pandai. Kan? Samalah juga. Jangan jumpa doktor. Sehat sokmo-sokmo. Jumpa doktor je, cari pasal. Gitu je lah. Pandai. Jangan jumpa doktor. Sehat. Hari-hari berpeluh. Itu lagi bagus. Tak serabut kepala. Jumpa doktor kok siap ah. Otu sakit, otu tak molek, otu tak boleh makan. Banyak kali serabut jumpa doktor. Jangan jumpa doktor. Akhirnya, orang usung lagi hospital. Doktor suruh balik baca Yasin. Tak aku dah. Kan? Ini orang yang membohongi diri sendiri. Pandai. Belajar tengok, pandai ke tak? Sehat. Jumpa doktor tu tengok, sehat ke tak? Jangan membohongi diri sendiri. Kita belajar banyak sangat-sangat hak kita tak tahu. Orang hak belajar sekarang ni, dulu pun dia beranggapan gitu juga. Tahu lah ke. Belajar dah sekolah. Sekolah belajar dah ilmu agama. Lengkap dah Fardhu Ain sekolah. Gitu belaka kan. Lepas belajar.
Banyak hak jahilnya. Jadi kita nak ambil faham kitab satu-satu biar kita, dah kita nak jumpa balik permasalahan dalam kitab Wisyah ni payah nak jumpa dah. Kita ambil faham satu-satu. Hukum agama yang macam sebut tadilah, kalau kita ada asas sikit-sikit, kita dikelirukan di tengah. Kalau tengok kitab Wisyah ni, tengok pada huraian yang mengajar, lari tak dengan ayat kitab, sebenarnya tak lari pun daripada asas kita asas. Cuma kita dikelirukan oleh orang tengah jalan sebab asas kita tak kemah. Tu je lah. Tak lari pun daripada asas kita. Ada. Tengok molek ayat kitab. Kita pakai kitab yang mengajar huraikan maksud kitab. Bukan yang mengajar reka sendiri, bukan. Lepas tu kata, ada kitab di tangan masing-masing. Melainkan jika lupa akan sembahyang dengan tiada sebab bermain-main ataupun tidur ia dahulu daripada masuk waktunya dan tiada jaga, melainkan kemudian daripada lupa. Tiada diuzurkan, dimentakhirkan, melainkan ni ditinggal sembahyang, syarak maafkan. Umpama sedar pukul 7:30 pagi. Di mana apa tu? Dia mentakhirkan sembahyang daripada waktu. Di dalam hadir, bukan musafir, duduk rumah. Sudah pukul 7:30 pagi. Ni dia mentakhirkan sembahyang daripada waktunya di dalam hadir dalam duduk kapung. Hak ni diuzurkan pada syarak sebab dia tak sedar, bukan sengaja. Ni ada hak melainkan pengecualian. Hak saya sebut tadinya kerana nak menyelamatkan nyawa. Syarat membenarkan tinggal sembahyang, bukan syarat mewajibkan tinggal sembahyang. Kerana nak menunaikan kewajipan menyelamatkan nyawa orang. Wallahu a'lam.